Dalam badai itu, bekas Ketua Menteri Sarawak itu sebenarnya mempunyai banyak jasa terhadap pembangunan dan juga permodenan negeri tersebut. Dari samping visual yang anda saksikan ini juga, kita akan bersama dengan Ketua Pengarang Astro Awani, Ashwat Ismail, untuk mengenang jasa dan pengorbanan pemimpin tersohor negara itu. Kita terus bersama dengan Ashwat. Go. Terima kasih berakan tugas di Pusat Penyiaran Asia Technology Park and Innovation Malaysia TIPM. Kita menerima kabar duka ini ketika berada di Jakarta sempena menyantuni Hari Pers Nasional bersama dengan saya Dr. Jeniri Amir, seorang penganalisis politik yang juga ahli majlis kepimpinan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia ISWAMI, dan kami kebetulannya berada di Jakarta bersama. Kabar duka ini sesuatu yang pastinya menyedihkan kepada semua, bukan sahaja kepada warga Sarawak, tetapi warga Malaysia secara keseluruhannya, Dok. Dan Dr. Jeniri Amir ini satu nama yang sentiasa dari usia remaja mengenali rapat Tun Hin Sri, dan pastinya kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut, how should we remember, bagaimana harus kita mengenang pemergian Tun Hin Sri. Seorang pengkritik tegar, itu Dr. Jeniri Amir. Pengkritik tegar dan juga seorang yang bersama konstruktif, mempunyai conversation, dialog, diskurs bersama Hin Sri dari usia beliau remaja lagi, Dr. Jeniri. Dan soalannya, bagaimana harus kita mengenang, memperingati Tun Hin Sri Taib Mahmud. Baik, Saudara Aswad, saya nak letakkan wacana ini dalam perspektif yang betul. Saya gia diingatkan bahawa Taib Mahmud, Tun Taib boleh saya katakan sebagai the one and the only one. And I think this record is going macam itu. Sebab apa saya kata begitu? Sebab Tun Taib telah dilantik sebagai menteri dalam Kabinet pertama Sarawak sejak tahun 1963 di bawah Kabinet Tan Sri Stephen Kalong Ningkan. Dan kalau kita susur galurkan sejak tahun 1963 itu, beliau berada di bawah kepimpinan 7 Perdana Menteri sejak Tunku Abdul Rahman lagi. Malah Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak sebenarnya orang yang tokoh politik Malaysia yang telah membawa Tun Taib ke Kuala Lumpur, ke peringkat persekutuan, dilantik sebagai timbalan menteri dan juga menteri, dan berada di peringkat persekutuan selama 13 tahun sebelum kembali ke Sarawak untuk menggantikan bapa saudara beliau Tun Abdul Rahman Yaakob pada tahun 1981 dan menjadi ketua menteri selama 33 tahun. Selepas itu menjadi yang di-Pertuan Negeri selama 10 tahun. Jadi saya percaya dan amat yakin bahawa rekod itu adalah rekod yang satu-satunya yang tidak mungkin akan dipecahkan oleh mana-mana pemimpin politik selepas ini. Kerana disebabkan oleh landscape politik yang berbeza, suasana yang berbeza dan sebagainya. Dan Tun Taib sebagai antara pemimpin politik yang mempunyai pendidikan tinggi waktu itu dengan latar belakang undang-undang, walaupun beliau sebenarnya berminat untuk menjadi doktor, tapi disebabkan oleh galakan daripada bapa saudaranya Tun Rahman, maka akhirnya beliau menjadi peguam. Dan sejak itu, sejak 1963 sampai hari ini, banyak telah beliau sumbangkan dalam pelbagai platform di peringkat nasional dan negeri, melalui pelbagai kementerian dan kedudukan beliau. Dan saya percaya sebagai pemimpin politik yang karismatik, yang boleh dikatakan sebagai punya wawasan yang amat mendalam, visinya, pemikiran yang strategik, perancangan, mempunyai keupayaan perancangan yang begitu baik, ditambahkan lagi dengan keupayaan beliau untuk menyatu padukan bukan sahaja pemimpin politik di Sarawak yang kemudiannya membantu untuk stabilkan di peringkat negeri, tapi juga menyatu padukan 27 suku kaum di Sarawak. Dengan ramuan politik yang demikian, berpaksikan pada gagasan politik pembangunan dan juga realiti baru, maka Taib Mahmud telah berupaya untuk menjadi arkitek pemodanan Sarawak, arkitek pembangunan Sarawak, yang kita dapat lihat, saksikan pada hari ini, berupaya untuk bukan saja merapatkan jurang pembangunan antara luar bandar dengan bandar, tapi juga jurang kemiskinan antara kaum di Sarawak dan kemudiannya antara
negeri Sarawak dengan Malaysia pada keseluruhannya. Taib dapat dianggap sebagai Tun Taib dapat dianggap sebagai ikon, sebagai pemikir bangsa, sebagai pendiri bangsa yang Aswan sendiri gunakan tadi istilah itu, dan sebagai pencetus banyak idea, ramuan terbaik disebabkan oleh sikap beliau lebih utamakan Sarawak, rakyat Sarawak. Sebab beliau dari awal lagi kalau kita ikut, dan saya sejak 40 tahun, lebih 40 tahun sebenarnya ikuti beliau dan membaca banyak buku sejarah Sarawak dan juga biografi beliau. Dan imej-imej yang bermain dalam pemikiran saya ialah bagaimana beliau sanggup untuk melipatkan seluar beliau dan juga lengan baju beliau untuk semata-mata untuk bertemu dengan rakyat ketika Sarawak waktu itu betul-betul mundur. Sarawak bukan seperti kita lihat hari ini. Sarawak tiada jalan raya, tiada jambatan, tiada klinik, tiada sekolah, tiada pembangunan dan sebagainya, dengan kemiskinan waktu itu sekitar 70%. Dan segalanya itu dapat dilakukan disebabkan oleh komitmen politik beliau. Kesungguhan beliau untuk terjemahkan aspirasi rakyat Sarawak, dengan kesungguhan beliau, dengan dukungan dan sokongan pemimpin politik pelbagai kaum di Sarawak melalui Barisan Nasional waktu itu, dengan kepimpinan yang begitu dinamik memimpin PBB, walaupun kita dapat nafikan ada sisi-sisi lain yang menarik sehingga menyebabkan beliau dianggap sebagai pemimpin politik yang begitu warna-warni berliku perjalanan politiknya. Dan harus diingat untuk anak muda, beliau sebenarnya pernah dipecat 2 kali di bawah kabinet Tan Sri Stephen Kaloningkat. Dan selaku pendiri bangsa, pembangun negeri, pembangun negara, yang ini menariknya kerana saya pernah, alhamdulillah saya dapat opportunity atau peluang tersebut. Ya. Apabila Tun Pehin Sri pada waktu itu transisi di hujung usianya sebagai ketua menteri. Ya. Sebelum beliau kemudiannya dilantik kan, melantik Adnan Satim. Ya. Arwah Adnan Satim untuk jadi pemimpin di hujung menerima, dan kita mempunyai conversation. Ya. Perbualan mengenai kepemimpinan. Beberapa tokoh anak muda di Semenanjung diterbangkan ke Kuching dan bertemu, dan saya salah seorang yang berkesempatan untuk bersama dan memahami dan memahami bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Sekarang kita ingin bercakap tentang legasi yang ditinggalkan. Kerana warna-warni yang disebut oleh Dr. Jeneri sangat kritikal, kerana Dr. Jeneri mahu sesuatu itu dengan cepat dan berkesan. Iaitu yang menarik mengenai fasa pembangunan sejak 1963 sehinggalah kita lihat Sarawak pada hari ini. Dan antara perkara yang ditekankan oleh Tuan Pehin Sri pada waktu itu ialah antara lain dia kata, young man, you must remember the world is dynamic and there's no left or right, but make sure that we must do the right thing. Itu antara perkara yang saya paling ingat mengenai Tuan Pehin Sri apabila nasihat itu diberikan kepada beberapa orang kami. Legasi kepemimpinan itu mungkin antara yang dipegang untuk melaksanakan, diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Jadi Dok mungkin dapat betul. Menarik sekali pengamatan Aswad itu, dan saya amat bersetuju dan aku kepada pendapat itu, bahawa kita tidak dapat nafikan bahawa Tun Taib sebenarnya seorang bukan seorang pemimpin biasa, tapi pemimpin yang punya keupayaan untuk melahirkan, menyentuh dan juga memimpin mereka yang lain. Bagaimana beliau dapat mengembangkan bakat pemimpin muda. Barisan pemimpin yang ada di Sarawak untuk lebih 40 tahun sebenarnya adalah berkat asuhan dan didikan beliau sebagai pemimpin utama Sarawak. Di bawah kepimpinan beliau sebagai ketua menteri, beliau telah begitu banyak melahirkan pemimpin yang berupaya untuk bukan saja memimpin di peringkat bawahan, di peringkat negeri, tetapi juga memimpin di peringkat negara. Dan saya fikir mereka telah banyak belajar, mendapat iktibar, panduan, bimbingan hala tuju daripada beliau sebagai pemimpin utama Sarawak. Dan satu kelebihan yang ada bagi saya mengikut pengamatan saya ialah beliau seorang pemimpin yang berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Berani melakukan sesuatu yang walaupun mendapat tentangan dan cabaran. Kerana yang penting bagi beliau ialah
asalkan apa-apa dilakukan itu adalah akhirnya menguntungkan rakyat, tidak merugikan rakyat, demi kepentingan bukan saja masyarakat pelbagai kaum di Sarawak, untuk Sarawak masa depan melangkah ke hadapan, tapi juga untuk kepentingan negara pada keseluruhannya. Itu sebab barangkali perlu saya tekankan, salah satu daripada langkah politik yang diambil oleh Tun Taib ialah bagaimana beliau menjalinkan persefahaman dengan Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir, dan harus diingat beliau sama-sama naik pada tahun 1981. Tun Dr. Mahathir di peringkat nasional, Tun Taib di peringkat negeri. Tun Taib telah berusaha untuk berjaya memujuk Tun Dr. Mahathir untuk menyekat UMNO datang ke Sarawak. Dan saya dapati bahawa itu merupakan satu langkah betul, sebab Aswad, saya lakukan satu penyelidikan yang saya fikir dengan jumlah responden begitu tinggi. 10,000 responden saya lakukan dari selatan Sarawak ke utara Sarawak. Dan salah satu soalan yang saya tanya ialah tentang perlukah UMNO ke Sarawak, dibenarkan ke Sarawak. 92% penduduk Sarawak menyatakan tidak, UMNO tidak harus datang ke Sarawak. Dan saya fikir itu satu tindakan yang tepat. Ini saya fikir merupakan satu tindakan berani bagaimana seorang pemimpin itu nama besar, bagaimana Ketua Menteri waktu itu dapat menyanggah, meyakinkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir begitu berkuasa untuk tunduk ataupun akur kepada kehendak dan tuntutan Tun Taib. Ini rekod sejarah, dan rekod sejarah ini saya fikir akan dihargai oleh rakyat Sarawak pada keseluruhannya, memandang kepada apa yang telah berlaku pada UMNO pada hari ini. Itu antara legasi legasi pertama. Menyekat UMNO, menstabilkan politik Sarawak, bagaimana beliau dapat menyatukan keseluruhan kepimpinan pemimpin Sarawak di pelbagai kaum walaupun mendapat tentangan. Pada tahun 1987 bapa saudara beliau sendiri telah menentang beliau dalam apa yang dikatakan yang dikenali sebagai mingkot. Tetapi beliau berupaya untuk mengalah, menewaskan bapa saudaranya melalui Permas. Bapa saudara pelaguna Permas dan Tun Taib melalui PBB, dan beliau menang 28 kerusi dan Tun Abdul Rahman 28 kerusi, dan sejak itu beliau tidak lagi menolak pergerakan, dan saya berarti itu merupakan antara titik tolak daripada perubahan politik pembangunan yang beliau laksanakan di Sarawak. Saya melihat itu antara legasi pertama itu juga adalah titik tolak untuk melihat di mana Sarawak pada hari ini. Yang kita faham dia punya apa yang dipanggil sebagai worldview yang berbeza, kehendak yang berbeza, walaupun aspirasi dia kita share, berkongsi aspirasi yang sama. Legasi kedua mungkin Dr. Jenri boleh jelaskan dan berkongsi kepada mereka yang tidak berkesempatan dapat berdialog dengan Tuan Peri Sri. Sebab Dr. Jenri walaupun seorang pengkritik tegar pada waktu dan ketika sepanjang kerjaya doktor, tetapi Tuan Peri Sri tidak pernah sesekali menarik identiti Sarawakian di dalam Datuk Seri. Datuk Seri masih boleh balik ke Sarawak? Boleh. Dia kata kepada orang rapat dengan saya, biarkan, saya kenal beliau. Saya kenal, maksud Tun Taib kenal saya. Demokrasi. Walaupun saya pernah beberapa kali memang mengkritik dengan begitu berani dan tegas, tapi inilah jiwa pemimpin yang berjiwa besar, yang beliau mengakui bahawa tidak segalanya dia lakukan betul atau benar. Ada kelemahan di sana. Jadi saya fikir sesuai dengan prinsip demokrasi, sesuai dengan keterbukaan beliau dan jiwa besar beliau sebagai pemimpin, beliau bersedia untuk menerima kritikan itu, walaupun di sebelah saya pun menerima tekanan-tekanan tentu. Dan saya percaya bahawa bercakap tentang legasi, salah satu daripada legasi beliau tinggalkan ialah bagaimana Sarawak pada hari ini dikenali sebagai sebuah negeri contoh suri teladan dari segi perpaduan. 27 suku kaum mampu disatukan, dan salah satu legasi beliau ialah bagaimana beliau tekankan perkara ini, kena yakin bahawa dengan kestabilan politik, mengelakkan krisis atau konflik dalam kalangan pelbagai kaum ini, kesatuan, kesepaduan itu penting. Maka beliau, saya nak tekankan, telah mewujudkan apa yang dikenali sebagai Dewan Suara. Dewan Suara ini sebuah dewan pelbagai arah, di mana pelbagai kaum di Sarawak ini bersatu. Jadi Dewan Suara ini telah diwujudkan oleh beliau di semua bahagian di Sarawak, menjadari hakikat bahawa perpaduan, kesepaduan sosial dalam kalangan pelbagai kaum itu amat penting selain daripada perpaduan politik. Ini sebenarnya rahsia perpaduan, kemajuan, kemakmuran, perubahan Sarawak di bawah kepimpinan Tun Taib, yang harus menjadi ingatan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kerana dia mengadun atau mencampur formula. Ada setengah
ada setengah pemimpin hanya memilih sama ada untuk asimilasi atau integrasi atau akomodasi. Tetapi bagi Tun Pehin Sri, semua itu boleh diadunkan mengikut cita rasa. Akulturasi, akomodasi, integrasi, menyingkirkan soal diskriminasi. Kerana saya nak petik salah satu daripada realiti baru. Salah satu gagasan beliau. Realiti baru dalam prinsip CAM. Change, opportunity, mobility, equality. Maksudnya apa? Melalui politik pembangunan realiti baru, berdepan dengan realiti baru pada waktu itu, perubahan puluhan cabaran di peringkat negeri, negara nasional, beliau melakukan perubahan dalam pelbagai bidang, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya itu. Dengan perubahan yang dilakukan itu, maka peluang pekerjaan dapat diwujud, peluang pendidikan dapat juga. Dengan peluang itu akan berlaku mobility secara mendata dan juga mobility secara menegak, iaitu perubahan dari segi luar bandar ke bandar, orang berhijrah untuk mendapat pendidikan, kerjaya dan sebagainya, dan dengan mendapat pendidikan itu mereka dapat mengajakkan diri ke atas segi sosioekonomi. Dengan itu akan berlaku kesaksamaan ataupun equality. Ini saya fikir gagasan seorang pemimpin yang bukan saja saya fikir strategik pemikirannya, seorang yang kehadapan, yang seorang yang berani untuk laksanakan di sebalik segala tantangan ataupun cabaran yang dihadapinya. Dan ambil cerita-cerita yang orang tak pernah dengar, orang tak pernah, mungkin tidak berkesempatan untuk dapat cerita-cerita menarik di sebalik. Antara perkara yang saya ingin cungkilkan kehebatan Pehin Sri ini adalah, selain beliau seorang, atau Allahyarham bukan seorang yang demokrat, a true demokrat, walaupun di sebalik apa pun kritikan, asas pemikiran dalam melakukan tindakan itu sebagai seorang yang demokrat, pertama. Kedua, satu perkara yang saya rasa semakin lama semakin kurang, iaitu melihat sebagai seorang yang internationalist. Dan pada pengamatan saya, dan dapat peluang sikit sebanyak untuk bersembang dengan Pehin Sri melalui leadership talk beliau, off record pada waktu itu lagi, beliau merupakan seorang yang sangat internationalist, yang pada hemat saya pada waktu sekarang kebanyakan pemimpin, mungkin pasca 5 tahun krisis kesihatan dan politik ini, kita menjadi semakin inward, tertutup sikit dan tidak melihat keluar. Pehin Sri pada waktu itu pernah bercakap, Dok, we must watch out that multilateralism atau multilateralisme di peringkat antarabangsa akan berdepan dengan satu cabaran yang hebat di masa depan. Dan hari ini kita merasakan the distrust, tahap ketidakyakinan dunia terhadap sistem dan sebagainya. Bagaimana kita nak faham sebagai seorang yang Pehin Sri, dan kita ingin melahirkan lagi ramai orang yang internasionalis di Malaysia. Betul. Saya fikir wawasan dan bagaimana beliau menanggapi semua itu, sementara beliau meletakkan kakinya di peringkat lokal negeri, pada waktu yang sama beliau juga seorang nasionalis dan juga internasionalis, iaitu mementingkan kepentingan negeri, negara dan juga antarabangsa. Saya fikir ini adalah sebahagian besar yang disumbangkan oleh pendidikan beliau di Australia, kemudiannya sebagai menteri di peringkat nasional, di peringkat kebangsaan, iaitu sebagai menteri luar dan sebagainya, menteri pertahanan, dan kemudiannya pembacaan beliau. Dan orang tahu kalau pergi ke rumah Tun Taib ini, salah satu daripada koleksi, antara koleksi beliau adalah buku, pelbagai jenis buku. Beliau seorang yang taksub membaca, dan juga seorang pengamat yang tajam pemikirannya. Jadi saya fikir sebagai pemimpin muda, generasi muda, yang kita lihat mereka ini perlu belajar bagaimana Tun Taib, sementara beliau berupaya untuk menggarap isu-isu dan masalah dan aspirasi di peringkat negeri dan lokal, pada waktu sama tidak mengetepikan kepentingan untuk membina sebuah negara bangsa dengan sikap nasionalismenya. Dan satu yang hakikat perlu ditekankan ataupun dimaklumkan di sini, beliau juga adalah seorang aktivis bahasa dan sastra pada tahun 1960-an. Pernah memimpin persatuan penulis dan menulis puisi, begitu aktif dalam bidang bahasa. Saya fikir dengan pengalaman pendedahan dan pengetahuan dalam bidang pengadaan, maka inilah yang membentuk beliau sebagai seorang pemimpin yang betul-betul tulen, yang satu-satunya yang seperti yang sebutkan pada awal tadi. Jadi kalau kita tengok kembali kepada kepimpinan negeri Sarawak yang ada sekarang, sikit sebanyak dia adalah kesinambungan daripada Tun Pehin Sri. Mungkin secara umumnya doktor,
kita tahu bahawasanya perlu ada keseimbangan antara sifat nasionalisme dan juga keinginan untuk mengembangkan sayap di peringkat internasional. Ya. Antara legasi yang diturunkan juga adalah kita tengok polisi-polisi yang melibatkan kemiskinan. Ya. Walaupun di peringkat negeri. Ya. Mungkin Datuk boleh perjelaskan dan boleh di peringkat negara Malaysia ini sendiri boleh mengambil contoh apa signifikan polisi yang telah pun Allahyarham Puan Sri tekankan, kerana beliau Allahyarham sering menekankan tentang membasmi kemiskinan. Betul. Menarik sekali pemerhatian Saudara Aswad itu, dan saya nak tekankan bahawa ketika Tun Taib menjadi menteri kemudian menjadi ketua menteri, tahap atau kadar kemiskinan di Sarawak amat tinggi. Lebih 70%. Ya, lebih 70%, dan bagaimana dalam tempoh itu beliau telah berjaya laksanakan itu. Saya fikir asasnya ialah dasar atau inisiatif pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh beliau tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira kaum. Yang paling penting ialah bagaimana untuk menganjakkan melalui prinsip yang sebutkan tadi supaya semua kaum itu dapat menikmati pembangunan dan juga kemajuan dalam pelbagai kaum, dan kita dapat lihat, saksikan pada hari ini. Dan satu perkara yang ini to put this on record, beliau telah berjaya membentangkan bajet sekitar 5 bilion dengan hasil 6 bilion. Sekarang Premier Sarawak dapat mencecah 13.3 bilion. Dan beliau dapat beliau sebenarnya meninggalkan satu reserve negeri sekitar 30 bilion. Dan sekarang sekitar 41 bilion. Satu yang saya fikir luar biasa. Di tengah-tengah pelbagai cabaran beliau hadapi, tapi harus juga diakui untuk jika adil Sarawak punya sumber yang begitu banyak, dan sumber yang banyak ini akhirnya harus diberi balik kepada rakyat Sarawak. Dan inilah sebenarnya antara legasi, antara panduan dan juga dasar yang saya fikir telah diteruskan oleh kepimpinan selepas Tun Taib oleh Tan Sri Adnan Satem dan kemudiannya oleh Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari ketika ini. Dan saya percaya akan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain selepas ini untuk pastikan Sarawak bukan sahaja mengelak daripada krisis kaum tapi juga krisis kepimpinan. Dan itulah sebenarnya the way forward untuk Sarawak. Dan menariknya adalah bagaimana untuk kita lihat federal state relationship atau hubungan federal negeri. Dalam konteks negeri Sarawak dan Sabah juga ia berbeza berbanding apa yang kita saksikan kerana punya MA63 ataupun Perjanjian Malaysia 1963. Betul. Dan melihat apa yang telah dimulakan oleh Perhin Sri, Allahyarham meletakkan satu sebagai seorang pemimpin yang pragmatik. Dan ini saya rasa penting untuk pemimpin-pemimpin muda yang nak naik ni. Dia kena faham seorang pemimpin itu dia bagaimana pragmatism atau pragmatisme seorang pemimpin itu dalam menguruskan hubungan yang semuanya menang. Dan ini bagaimana kita boleh ambil contoh dan doktor boleh ceritakan sedikit untuk kita pastikan hubungan Sarawak Malaysia atau hubungan Sarawak federal pusat ini sentiasa tiada gelora. Ya. Dia bukan tidak ada masalah tapi tiada gelora. Baik. Yang paling penting saya kira Tun Taib berada pada zaman kepimpinan kabinet pertama Kalong Ningkat. Sehingga berlaku ketegangan hubungan dan krisis, malah sehingga diisytiharkan darurat di Sarawak. Malah ketua menteri pertama telah dipecat. Ya. Dan saya percaya bahawa Tun Taib belajar dari itu betapa pentingnya hubungan yang mesra, hubungan yang rapat, harmoni antara kepimpinan negeri dengan kepimpinan di peringkat persekutuan. Dan melangkah ke hadapan apabila beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak, maka beliau berupaya untuk menjalinkan hubungan itu, malah menganjakkan hubungan itu ke atas. Kerana sebelum itu pun ada masalah dengan antara kepimpinan Ketua Menteri Tun Rahman Yaakob dengan Perdana Menteri Tun Hussein On, sehingga menyebabkan Tun Rahman berkali-kali mencabar untuk meletakkan jawatan. Dan di bawah Tun Taib kelihatannya dengan persefahaman yang jitu antara beliau dengan Perdana Menteri khususnya, saya fikir disebabkan sebahagiannya kerana beliau pernah bertugas di peringkat persekutuan, maka beliau faham akan betul-betul bagaimana sistem dan cara bekerja di peringkat nasional. Maka ini telah menjadi satu daripada acuan dan formula yang terbaik yang memungkinkan Sarawak dapat menjalin hubungan yang begitu baik, yang menyebabkan
akhirnya politik Malaysia itu stabil, politik Sarawak stabil, politik Malaysia stabil. Sarawak dan Tun Taib merupakan antara pencetus dan pemangkin kestabilan itu. Dan Hari ini kita dapat saksikan hari ini kita signifikan Sarawak maju. Kalau kita bandingkan dengan negeri lain, saya nak tekankan sebenarnya dalam konteks Malaysia hari ini, kalau Sarawak bersin, ya bersin terbalik kerajaan pusat. Pusat. Sarawak maju, Malaysia maju, Malaysia maju, Sarawak maju. Jadi ini harus, dan inilah yang legasi yang dibawa oleh Premier Sarawak ketika ini, dan saya fikir Tun Taib telah memberi sumbangan idea dan falsafah politik yang luar biasa dari segi itu. Okey, baik, terima kasih. Kalau boleh kita ingin ada conversation ataupun dialog seperti ini dengan lebih panjang untuk kita bukan sahaja mengenang, malah to celebrate success. Seorang pendiri bangsa, pembangun negeri dan negara. Allahyarham Tun Pen Sri. Satu kabar duka yang kita terima pada hari ini, yang pastinya kita ingin menyelami success story, kisah kejayaan, kisah suka dan duka, dan memori yang off record dan hari ini kita boleh sentuhnya on the surface. Itu saya antara perkara yang kita sentuh pada perbualan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Jennery. Kebetulan kita berada di Jakarta secara bersama, dan Dr. Jennery akan muncul lagi pastinya di kaca TV anda, bukan saja di Astro Awani dan TBS, tetapi juga di stesen-stesen TV lain untuk bercerita, untuk mencungkil satu cerita dan pelbagai rahsia ramuan kejayaan dan ramuan kekuatan seorang pemimpin dan impaknya kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya Ashwa Ismail terserahkan semula kepada rakan tugas di Bukit Jalil, Pusat Penyiaran Asia.